Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada semua viewers yang hadir pada sesi perkongsian pada pagi ini. Rasanya belum terlewat juga untuk saya ucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua, memandangkan hari ini kita masih berada di penghujung bulan Syawal. So, apa khabar semua? Saya harap semua berada di dalam keadaan sihat dan selamat, walaupun kita sekarang ini tengah berada di dalam situasi pandemik yang banyak memberi kesan kepada semua. Mungkin ada sebahagian daripada viewers pada kali ini yang tengah bekerja di rumah. Mungkin ada juga yang tengah bekerja di pejabat bagi sektor-sektor yang perlu. Walaupun di mana anda berada, jangan lupa untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 ini. Okey, izinkan saya share skrin sebentar sebelum saya meneruskan dengan sesi perkongsian pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, perkongsian kita pada pagi ini dibawakan khas oleh bahagian penyebaran maklumat NIOSH ataupun IDD NIOSH, dan topik pada kali ini adalah berkaitan dengan topik ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. So, tajuk perkongsian pada hari ini adalah all we want to know about managing environmental economic issue at workplace. So, ataupun apa yang anda perlu tahu berkenaan cara-cara untuk kita menguruskan isu-isu berkaitan ekonomi persekitaran di tempat kerja. So, untuk perkongsian ini, saya akan mengendalikan dalam saya akan kendalikan dalam dua language, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa English, di mana slide saya in English and saya akan terangkan dalam bahasa Melayu, memandangkan memandangkan ini adalah program kesedaran kepada semua pihak yang mungkin dihadiri oleh pelbagai latar belakang viewers. So, untuk semua viewers yang sedang menonton live Facebook NIOSH ini, jangan lupa untuk like dan juga share supaya kita sama-sama dapat berkongsi sedikit ilmu kepada kawan-kawan kita yang mungkin tidak aware ataupun tidak maklum mengenai perkongsian pada kali ini. So, sekiranya terdapat beberapa pandangan, komen ataupun pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menulis di ruangan komen dan insya-Allah saya akan menjawab sekiranya terdapat soalan yang ditanya oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekiranya tidak sempat untuk saya menjawab persoalan tersebut disebabkan oleh kesuntukan masa dan sebagainya, insya-Allah saya akan personally membalas ke semua komen-komen yang ada di ruangan Facebook NIOSH secara personal. So, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut berkenaan perkongsian pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahululah, sebab kata orang memang tak sah kalau kita menuntut ilmu tapi kita tak kenal siapa cikgunya. So, nama saya seperti yang tuan-tuan nampak di skrin tuan-tuan dan puan-puan semua, nama saya Ismail bin Abdul Rahman. Saya ulang sekali lagi, nama saya Ismail bin Abdul Rahman. Nama saya sebenarnya dia agak klasik sedikit bagi orang-orang muda macam saya ni, and ramai orang ingat saya di kalangan orang-orang lama ataupun otai, terutama bagi mereka yang belum pernah kenal saya secara personal, dan juga mungkin sebelum ini mereka hanya bercakap dengan saya melalui phone atau hanya communicate melalui WhatsApp ataupun
communicate melalui email dan sebagainya lah. Buat masa sekarang saya bertugas atau diamanahkan oleh NIOSH sebagai eksekutif di Pusat Kecemerlangan Ekonomi ataupun Economic Assessment Center. Kalau short formnya kita panggil EEC je lah. Dekat sini saya bertindak sebagai eksekutif dan juga saya bertindak sebagai pegawai teknikal makmal. Selain daripada itu, saya juga adalah economic consultant, researcher dan juga trainer bagi program-program ekonomi yang dijalankan oleh NIOSH. So insya-Allah perkongsian saya ini adalah berdasarkan pengalaman saya di NIOSH. Selain daripada itu, saya adalah ekonomis by practice, yang bermaksud saya start involved dalam bidang ekonomi ini bermulanya kerjaya saya di NIOSH pada tahun 2014. Kalau diikutkan based on educational background ataupun latar belakang pendidikan, saya adalah graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM dalam bidang IE ataupun Industrial Engineering dan pernah bekerja sebagai engineer sebelum masuk ke NIOSH. Saya juga involved dalam technical committee bagi pembangunan garis panduan berkaitan ekonomi yang dikeluarkan oleh pihak DOSH ataupun pihak JKKP. Selain daripada itu, saya juga adalah members kepada Human Factor and Economic Society di Malaysia dan juga adalah members ataupun graduate engineers bagi Board of Engineers Malaysia. Untuk topik untuk perkongsian pada hari ini adalah apa yang saya akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua pada hari ini. Kita akan bercakap mengenai apa itu ekonomi dan apa faktor risiko dalam ekonomi ini. Selain daripada itu, saya juga akan berkongsi berkaitan faktor risiko ekonomi yang berkaitan dengan environment ataupun persekitaran, yang mana topik ini amat jarang-jarang dikongsi oleh trainer apabila mereka berkongsi ataupun bercerita mengenai ekonomi. Kebiasaan perkongsian berkaitan ekonomi adalah mengenai manual handling ataupun cara-cara mengangkat beban ataupun cara-cara kerja yang tak betul, working posture dan sebagainya lah. Tetapi pada hari ini saya akan berkongsi mengenai faktor risiko ekonomi berkaitan persekitaran. Selain daripada itu, saya juga akan berkongsi mengenai kesan pendedahan terhadap economic factor tersebutlah yang berkaitan dengan persekitaran dan juga macam mana kita nak manage ataupun cara-cara macam mana kita nak menguruskan isu-isu ekonomi berkaitan dengan persekitaran dekat tempat kerja. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, so kita mestilah tahu apa itu ekonomi. Mungkin ada viewers kat sini yang sudah tahu apa itu ekonomi. Mungkin ada juga yang viewers ataupun penonton-penonton yang ada pada hari ini dah memang pakar dalam ekonomi. Mungkin ada juga di kalangan penonton yang langsung tak tahu, dah first time dengar term ekonomi itu sendiri. So makanya kat sini saya akan cuba explain kembali maksud ekonomi itu supaya semua aware lah, semua maklum lah mengenai definisi ekonomi. Kalau diikutkan by IEA ataupun International Economic Association, dalam Englishnya dia ada beritahu ekonomi adalah the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and others element of a system, and the profession that applies theory, principle, data dan juga methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. So kalau dalam bahasa mudahnya, ekonomi itu adalah satu bidang saintifik berkaitan hubungan di antara manusia dan juga elemen-elemen yang berada di sekitar manusia seperti mesin ataupun kawasan kerja ataupun working environment dan sebagainya.
Selain daripada itu, dia adalah profession atau bidang yang mana menggunakan teori dan juga kaedah-kaedah yang bersesuaian lah, untuk mengoptimalkan ataupun untuk memudahkan manusia dan juga keseluruhan sistem tersebut lah. So secara mudahnya, apa yang saya boleh katakan dekat sini adalah bidang ekonomi ini adalah satu bidang yang memudahkan manusia dan juga sistem-sistem yang ada di sekitar manusia dengan kita menyesuaikan task kerja dan juga persekitaran iaitu environment kepada manusia itu sendiri. Bidang ergonomik ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, dia sebenarnya satu bidang yang amat luas. Kita sebut dia adalah satu multidisciplinary field yang mana dia melibatkan expertise ataupun kepakaran daripada pelbagai bidang lah. Contohnya, saya sendiri background on engineering, kita ada juga on bidang fizik, medical, sebab ergonomik juga dia merujuk kepada macam mana MSD itu boleh berlaku, macam mana sakit belakang itu boleh berlaku, macam mana impact ataupun implikasi pendedahan terhadap risiko persekitaran kepada tahap kesihatan. So juga dari segi in term of kepakaran untuk designer dan lain-lain. Jadi boleh disimpulkan di sini yang bila cerita pasal ergonomis ataupun kalau cerita pasal expert on ergonomis ni, tak semua ergonomis dia expert dalam semua bidang lah dekat situ. Sebab ergonomik ni dia terlampau luas. Untuk makluman juga, ergonomik ni kita boleh pecahkan kepada 3 domain lah secara umumnya. Yang pertama, kita ada domain yang disebut sebagai physical ergonomy. Physical ergonomy ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah domain ataupun domain of ergonomic yang mana involve dalam physical activity. Contohnya manual handling. Topik hari ini, topik yang pernah dibawakan oleh trainer sebelum ini. So kita ada juga bidang fisiologi, biomekanik, human anatomy dan lain-lain. Termasuk juga apa yang saya akan kongsikan pada hari ini, dia termasuk dalam bidang yang physical ergonomic lah, berkaitan dengan environment. Yang kedua, kita ada cognitive ergonomic. Cognitive ergonomic ni dia adalah satu bidang yang mana dia fokus, dia tertumpu kepada psikologi ataupun human perception ataupun human error, user experience, user pengalaman dan juga human computer interaction lah. Biasanya ini ialah apa-apa yang melibatkan dengan interaction di antara human dengan sistem. So kita considernya sebagai cognitive ergonomy. So untuk domain yang ketiga dalam ergonomi, kita ada satu domain yang dipanggil sebagai organizational ergonomy. Yang mana domain of organizational ergonomy ini dia concern dengan nak optimiskan social technical system dalam sesuatu organisasi. Contohnya in term of policy making, proses dan sebagainya. So biasanya untuk orang yang first time dengar perkataan ergonomik ni, mungkin sebelum-sebelumnya dia pernah dengar lah term-term lain, yang mana term-term lain ni dia adalah relate dengan ergonomik itu sendiri, dia adalah merujuk kepada ergonomik yang itu sendiri. Antara term-term lain yang selalu diguna pakai untuk merujuk kepada maksud ergonomik itu adalah, yang pertama mungkin dari segi fit the task to the man, sesuaikan kerja kepada pekerja ataupun kepada user lah. And then kita biasa dengar pasal user friendliness. User friendliness pun dia salah satu term yang merujuk kepada ergonomik itu sendiri. Dan kita biasa dengar kan, work smarter not harder dan sebagainya, itu juga adalah merujuk kepada ergonomik yang mana kita cuba untuk memudahkan manusia lah dengan menyesuaikan task dan juga sistem kepada manusia itu sendiri. Okey, slide saya yang seterusnya adalah berkaitan dengan economic factor, sebab ialah tak sah kalau tak cerita mengenai economic factor sebelum kita proceed kepada perkongsian pada hari ini. Untuk economic factor ni dalam konteks OSH, ergonomik
kita OSH ni dia kategorikan ekonomi sebagai salah satu hazard yang ada dalam OSH selain daripada hazard fizikal, hazard kimia, bunyi bising, psikologi, psikososial dan juga biologi lah. Ini sekiranya kita melihat ekonomi dalam sudut daripada sudut pandangan OSH lah. Sekiranya kita melihat ekonomi dekat atas ataupun kita melihat ekonomi itu sendiri dari sudut ekonomi itu sendiri, ataupun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah masuk, dah terlibat dalam bidang ekonomi ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan lebih faham. Dan ekonomi ni dia bukan hazard semata-mata. Contohnya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bidang IE ataupun Industrial Engineering ataupun bekerja sebagai engineer di industri-industri terutama pembuatan ni. Bidang ekonomi ni banyak diguna pakai bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan Six Sigma, production planning, productivity dan juga small improvement dan sebagainya lah. Tapi tak apalah, untuk hari ini kita akan lebih memberi fokus ekonomi itu dari sudut OSH itu sendiri. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, pada tahun 2017 JKKP ada mengeluarkan satu garis panduan berkaitan economic risk assessment di tempat kerja. Dalam garis panduan tersebut ada tertulis mengenai faktor risiko ekonomi ataupun economic risk factor yang boleh membawa kepada hazard ekonomi di tempat kerja. Dan faktor tersebut adalah awkward posture yang tuan-tuan nampak di skrin. Ini adalah faktor-faktor yang ada yang saya keluarkan daripada buku garis panduan ini dan saya letakkan dalam slide ini. So kita ada awkward posture, iaitu bekerja dengan keadaan yang posture yang tidak betul, membongkok dan sebagainya. Dan kita ada forceful and sustained exertion dekat situ. Kita ada kerja-kerja yang melibatkan membuat manual handling yang melibatkan penggunaan tenaga yang berlebihan dan sebagainya. So kita ada repetitive motion, static and sustained posture dan juga context stress. Tapi itu bukan apa yang saya nak share pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Apa yang saya nak share, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah berkenaan dengan faktor risiko ekonomi berkaitan dengan environment, iaitu vibration, getaran dan juga extreme temperature, suhu terlampau panas atau terlampau sejuk yang mana memberi kesan kepada kesihatan pekerja. Kita ada lighting, pencahayaan, kita ada noise, bunyi bising dan juga kita ada ventilation lah ataupun pengudaraan. Okey, untuk faktor environment yang pertama, faktor risiko environment yang pertama, dia adalah berkaitan dengan vibration ataupun getaran lah. Atau lebih spesifiknya adalah human vibration, maknanya getaran kepada manusia. Sebab bila bercerita mengenai vibration ni, dia ada banyak. Dia ada vibration kepada mesin, dia ada vibration kepada structure. Contohnya check vibration dekat structure bangunan dan sebagainya. Tapi itu bukan apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Dan of course, yang itu juga dia ada melibatkan keselamatan pekerja, keselamatan penghuni dan sebagainya. Tapi untuk hari ini saya nak fokuskan kepada vibration ataupun getaran yang melibatkan manusia ini sendiri. Sebab ekonomi ni dia fokus kepada manusia, so kita akan fokus getaran untuk sesi perkongsian pada hari ini. Saya akan fokus kepada getaran yang melibatkan manusia sajalah. Vibration to human ni, getaran kepada manusia ni, dia biasanya berlaku sekiranya manusia ataupun pekerja lah
yang bekerja di tempat kerja, dia ada kontak dengan permukaan yang bergetar. Sebagai contoh kita bawa kereta saga yang dah lama dan kita tak pernah servis. Daripada situ kita akan dapat rasa getaran yang dikenakan kepada tubuh badan kita daripada kereta tersebut apabila kita bawa kereta tersebut untuk pergi kerja dan sebagainya. So contoh lain yang boleh saya bagi contoh dekat sini, mungkin pemandu lori hantu yang berada di construction site, biasanya mereka terdedah kepada vibration ni semasa membawa lori hantu tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor lah. Contohnya condition ataupun keadaan lori tersebut, condition jalan kan, keadaan jalan, beban yang dibawa oleh lori tersebut dan sebagainya. Dan semua faktor-faktor tersebut dia akan bagi kesan kepada getaran yang dikenakan kepada manusia lah, kepada pekerja. So biasanya bila cerita pasal vibration ni, dia ada 4 faktor lah yang kita semua perlu tahu berkenaan vibration. Yang pertama kita ada magnitude. Yang ini agak teknikal sikit lah. Kita ada magnitude. Kalau tuan-tuan dapat melihat graf yang berada di bawah slide ini, so kita ada graf untuk time domain graph, yang mana kita ada banyak cycle of vibration kat sini. So magnitude tu dia adalah bounce height ataupun tahap ketinggian peak. Maknanya kalau kat sini boleh tengok dekat y-axis ni, ini adalah kita consider sebagai magnitude lah, tahap ketinggian peak ataupun tahap berapa tingginya vibration tersebut lah. So itu untuk faktor yang pertama. Faktor yang kedua, biasanya bila kita pasal vibration ni, kita ada frekuensi lah. Frekuensi adalah senang cerita, frekuensi dia adalah berapa banyak vibration yang kena pada kita. So berapa banyak frekuensi, lagi banyak frekuensi, lagi banyak vibration yang kena pada manusia ataupun pekerja tersebut lah. So, yang ketiga kita ada direction ataupun arah lah, X, Y dan Z. Sebab vibration ni dia ada, kita boleh dapat vibration, cuma expose to vibration ni cuma terdedah kepada getaran ni dekat X-axis pun boleh, dekat Y-axis pun boleh, dekat Z-axis pun boleh. So 3D lah, maknanya kat situ kita dah buat vibration boleh boleh dikenakan kepada manusia, sama ada dari kiri ataupun kanan, daripada depan ataupun belakang, ataupun daripada atas ataupun daripada bawah lah. Kalau merujuk kepada gambar yang sebelah ini, kita akan nampak lah the axis of vibration yang biasanya berlaku lah kepada manusia ataupun pekerja ni. Untuk human vibration dalam OSH, dia boleh dikelaskan ataupun dikategorikan kepada dua lah, iaitu whole body vibration, maknanya vibration kepada keseluruhan tubuh. Yang kedua kita ada HAV lah, ataupun hand arm vibration. Vibration yang dikenakan kepada bahagian tangan sahaja, sebab tu nama dia hand arm vibration dekat situ. Whole body vibration ni dia adalah vibration yang dikenakan di seluruh tubuh manusia. Contohnya pekerja yang bawa forklift, rider motor, pemandu e-hailing yang ada kat Malaysia, Grab ke apa ke. So yang bawa kereta api, lori, bas dan lain-lain juga, dia orang biasanya terdedah kepada whole body vibration lah. Whole body vibration ni dia juga termasuk bagi pekerja-pekerja yang terdedah dan terlibat dengan low frequency vibration. Contohnya kerja-kerja di laut seperti nelayan, pekerja kapal dan marine dan sebagainya. Sebab bila ada exposure kepada low frequency vibration ni, walaupun dia adalah low, tapi kadang-kadang bila vibration tu tak match dengan body punya vibration, vibration yang kita punya tubuh vibration. So biasanya
Sebab tu kita akan rasa, biasanya dia orang akan rasa mabuk lauk, lawyer nak muntah dan sebagainya. So itu adalah exposure untuk low vibration level lah kat situ, low vibration. So yang kedua kat sini kita ada hand arm vibration atau getaran dekat bahagian tangan. Untuk hand arm vibration ni biasanya pendedahan yang kita dapat lihat kepada pekerja-pekerja yang biasanya menggunakan hand tool, yang menggunakan power tool, yang menggunakan apa-apalah yang berkaitan dengan tangan untuk buat kerja-kerja seperti kerja-kerja hacking jalan, hacking bangunan, kerja-kerja di assembly line, kerja-kerja maintenance dan sebagainya lah kat situ. Okey, kemudian kita pergi kepada head impact ataupun kesan pendedahan yang berlebihan kepada getaran ini. Yang pertama kita ada LBP ataupun low back pain, spinal problem, neck problem dan juga muscle fatigue, letih-letih dekat bahagian otot lah. So letih-letih di bahagian otot ni dia saya rasa benda ni common bagi pekerja-pekerja yang terdedah kepada getaran yang melampau ni. Pihak AC pernah menjalankan satu study, satu kajian mengenai tahap pendedahan pekerja yang bekerja bawa lori hantu, bas dan juga kereta api. Dan tujuan kami buat study tu adalah untuk investigate prevalence of body discomfort lah ataupun ke tahap ketidakselesaan tubuh badan di kalangan pekerja tersebut. Dan memang dapatan daripada kajian tersebut menunjukkan yang kebanyakan pekerja tu boleh dikatakan kebanyakan mereka mengalami sakit-sakit badan disebabkan oleh terdedahnya mereka kepada kerja-kerja vibration. Okey, yang seterusnya vibration ni juga dia boleh bagi masalah tidur, sakit kepala, termasuk juga sakit-sakit yang melibatkan vertigo ni sebab exposure kepada vibration. Selain daripada itu, pendedahan kepada vibration ataupun getaran kepada manusia ni boleh menyebabkan gastrointestinal tract problem. Itu bahasa medicalnya lah. Kalau bahasa mudahnya dia adalah masalah di bahagian saluran pencernaan seperti usus dan juga perut kat situ. Selain daripada itu untuk pendedahan kepada whole body vibration lah. Untuk hand arm vibration, kita ada satu medical term yang agak unik dipanggil hand arm vibration syndrome ataupun sindrom sakit dekat pergelangan tangan, dekat tangan ni disebabkan oleh vibration, di mana bila pendedahan terhadap penggunaan tool-tool yang bergetar dan sebagainya, dia akan menyebabkan tangan-tangan kita akan rasa numbness, kebas, juga sakit-sakit, loss of sensitivity, maknanya dah tak rasa tingling dan sebagainya lah kat situ. Dah tak rasa sensitif, dah tak sensitif sangat tangan kita disebabkan oleh selalu menggunakan peralatan tangan yang sentiasa bergetar ni. Dan kita tangan juga mungkin boleh jadi loss of strength lah, maknanya dah tak kuat. Nak buka pintu pun dah tak larat, nak pulas handle motor pun dah tak larat, and loss and juga dari segi dexterity lah, maknanya dexterity kita punya tahap kepekaan tangan. So ini adalah impact untuk health risk terhadap faktor pendedahan vibration kepada tubuh badan manusia. So macam mana cara kita nak manage getaran ni, cara kita nak uruskan vibration dekat tempat kerja. Yang pertama, kita mestilah buat identification of risk, maknanya kita mesti kenal pasti punca risiko tersebut. Macam mana cara nak kenal pasti yang
mungkin kita boleh masukkan elemen pendedahan kepada vibration ini dalam OS inspection ataupun audit ataupun workplace inspection yang selalunya dijalankan oleh OS practitioner. Selain daripada itu, identification pengenal pastian ini boleh juga dikenal pasti melalui komplain daripada pekerja. Sekiranya pekerja ada komplain yang mereka ada back pain ataupun sakit disebabkan oleh kerja vibration, so majikan kena menjalankan investigation lah, menjalankan penyiasatan, buat assessment dan sebagainya. Dia juga boleh identification of vibration juga boleh melalui medical injuries. Contohnya pekerja tu dah dapat injuries, dia dah pergi jumpa doktor dan sebagainya, and dia rasa benda tu berpunca daripada exposure dia, pendedahan dia kepada vibration dekat tempat kerja. So dia kena inform majikan, dan majikan kena buat penyiasatan dengan lebih detail lah untuk solvekan isu ni, untuk selesaikan isu vibration tersebut. Okey, untuk this assessment yang melibatkan vibration ni, ini adalah next step lah. Biasanya selepas buat identification, kalau memang ada isu ataupun memang ada masalah pekerja terdedah kepada vibration, majikan boleh menjalankan risk assessment dengan membuat risk assessment yang relate dengan WBV, whole body vibration ataupun hand arm vibration ni. Whole body vibration dan juga hand arm vibration ni kita boleh measure menggunakan satu alat. Alat ini seperti yang tuan nampak kat sini. Kita ada alat-alat untuk measure vibration yang dipanggil sebagai human vibration meter. So kalau untuk assessment yang melibatkan whole body ataupun whole body vibration, getaran yang melibatkan seluruh tubuh, so kita ada human vibration meter yang mana terdapat attachment of kita ada dalam human vibration meter tu, kita ada T-axial accelerometer yang mana kita boleh letak dekat seat kalau pendedahan, kita rasa pendedahan tu adalah disebabkan oleh mereka membawa forklift ke bawa kenderaan apa-apa yang melibatkan vibration, ataupun dia orang boleh berdiri di atas rubber seat ni untuk dapatkan getaran di seluruh badan mereka lah. So kita ada data logger untuk collect vibration tersebut lah. So biasanya WBV ni, whole body vibration, kita measure menggunakan ISO 2631 ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat website JKKP. Dia ada satu guideline ataupun garis panduan on menjalankan risk assessment untuk vibration ni. So tu untuk WBV. HAV kita menggunakan alat yang sama lah sebenarnya. Dia alat yang sama, attachment sahaja berbeza. Kalau attachment yang pertama untuk WBV ni kita ada tri-axial accelerometer. Untuk HAV ni kita ada satu tri-axial accelerometer juga, tetapi diletakkan dekat bahagian tangan. Dan pekerja kena buat kerja macam biasa, kita attach je benda tu dekat body, and dia buat kerja, dia pegang power tool dengan macam biasa, and data logger ni akan rekod lah dose vibration yang dikenakan terhadap pekerja tersebut. Untuk exposure to vibration ni, sebenarnya dia ada limit lah, assessment limit. Dia sama macam noise lah. Kalau tuan-tuan familiar ataupun selalu buat ialah familiar dengan bunyi bising, kita ada action limit, kita ada PL, permissible exposure limit. So action limit ni untuk yang penonton, viewers yang tak sure ataupun tak pernah dengar mengenai exposure action limit dan exposure limit value ni. Okay, action limit ni adalah satu limit yang dibenarkan untuk pekerja itu buat kerja, dan bila dia lebih daripada limit yang dibenarkan tersebut,
action ataupun tindakan perlu diambil untuk monitor dan kawal exposure tersebut lah. So untuk exposure limit value ataupun PEL, dia adalah satu limit yang mengehadkan pendedahan kepada vibration untuk 8 jam pada value tersebut lah. Itu dipanggil permissible exposure limit. So vibration must be stopped. Exposure to vibration must be stopped, kena hentikan. So untuk WBV kita ada limit. Limit dia ikut ISO 2631. Kita ada A8 untuk 8 jam bekerja menggunakan vibration. Limit dia adalah di bawah 0.5 milisecond. So untuk PL permissible exposure limit kita dia adalah di atas dia adalah limit dia adalah 1.15 lah kat sini. Itu untuk WBV ataupun whole body vibration. Untuk hand-arm vibration limitnya kita boleh tengok dekat ISO 5349. Limit yang dibenarkan untuk 8 jam bekerja ataupun action limit ni adalah 2.5 dan juga untuk exposure yang tak dibenarkan adalah 5.0 lah. So limit-limit ni kita boleh dapat setelah kita buat risk assessment menggunakan SWM kepada pekerja itulah. So kita measure dia punya vibration level, kita monitor, kita letak alat itu dekat pekerja, dekat kerja dia orang akan buat kerja macam biasa dan kita akan dapat limit value itulah. Biasanya kita akan software akan measure lah, dia akan calculate based on untuk 8 jam bekerja. So sebenarnya sepanjang perlibatan saya bila menjalankan assessment on vibration ni, agak sukar sebenarnya nak sampai limit ke action value ni sebenarnya, walaupun daripada mata kasar kita nampak exposure tu sangat-sangat teruk. Contohnya forklift tu kita nampak condition dia teruk, dia kena lalu jalan yang berlopak, yang tak elok lah dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya agak sukar nak sampai ke action limit yang action limit tu lah, action limit value. Okay, tu dari segi limit value untuk vibration. So seterusnya adalah kawalan apa strategi yang kita boleh buat untuk kawal whole body vibration dan juga hand arm vibration ini. So kawalan pertama yang kita boleh buat untuk whole body vibration, mungkin kita boleh remove ataupun buang, maknanya kita boleh segigitkan pekerja daripada vibration source kalau dia adalah exceed the limit lah, exceed the exposure limit. So kena removekan pekerja ataupun kita tukarlah power tool, beli tool yang low vibration level dan sebagainya. So yang kedua, kita kena maintain equipment dan juga roadway lah. Itu kalau untuk whole body vibration. Kita kena maintain jalan-jalan, keadaan kawasan kerja dan sebagainya supaya walaupun contohnya forklift kita condition dia elok dan sebagainya, tapi condition jalan, keadaan tempat tu tak elok, bumpy dan sebagainya, pekerja masih boleh dapat exposure kepada vibration lah. Kemudian reduce the driving speed, biasalah speed kalau slow mungkin dia punya vibration slow sikit lah. Dan install suspension dan juga seating yang suit to the condition, maknanya mungkin kena letak damper ke dekat bawah seat, mungkin kena beli suspension yang absorber yang lagi okey. Tapi kebanyakan forklift dia adalah menggunakan tayar yang agak tayar mati, dipanggil tayar mati, dan dia agak sukar untuk control dekat situ sebab dia tak masukkan angin pun. So kita boleh install damper lah dekat seat atau cari seat yang sesuai yang boleh absorb the vibration level dan sebagainya. Itu untuk whole body vibration. Untuk whole body vibration. Untuk HAV kita boleh sama juga, kita boleh change the way of work to be done. Maknanya sebelum ni mungkin dia buat cara yang tak elok, so kita kena tukar cara dia orang bekerja. Mungkin kena limitkan exposure kepada vibration. Dia dah kerja dia hacking sekejap and then they stop a while dan sebagainya. And then using alternative
think method, buat mekanisme ataupun automation, tapi yang ini melibatkan banyak cost lah. Rehat sebentar, tukar kepada non-vibrating work, rotating pekerja, select tool dan sebagainya dah, dia sama je sebenarnya. So training pun memainkan peranan kat sini. So training pekerja, pengajar cara pekerja untuk deal dengan kerja-kerja yang melibatkan vibration dekat tempat kerja. Okey, itu untuk getaran lah, vibration. So faktor risiko ergonomik persekitaran yang selanjutnya adalah extreme temperature, suhu yang terlampau panas ataupun terlampau sejuk. Dia boleh jadi dua keadaan je.